Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pagi ni. Aku dengar semalam apa cerita si Ali Bashar dengan konti bodoh tu. Sembang merepek-repek. Aku dah cakap Ali Bashar tu dia disyaki gila, tapi korang tak percaya. Kan? Tengok dia cakap dah merepek-repek lah. Kan? Okey lah, macam ni lah aku sebenarnya dengan puak-puak yang dulu bersama dia, sekarang dah tak bersama dia lagi ni, sebenarnya kami ni dah malas nak cerita pasal Ali Bashar ni. Tapi pasal dia dah petik nama aku lah apa semua kat konti semalam, dia memang kena petik. Kalau dia tak petik, dia koyak. Pasal dia rasa tercabar. Kan? Orang macam Ali Bashar ni, mental dia tak kuat, emosi dia sawan. Sebab tu dia kena petik je dia mengelejat. Dia kena petik je dia mengelejat. Dia bercakap dalam konti tu pun dia tak boleh nak kawal emosi dia. Ini nama dia hero. Orang yang kalah dengan emosi dan kalah dengan mental dia, mana boleh jadi hero? Kan? Kena jentik pun dah melupuh dah. Okey. Aku rasa orang-orang yang masih duk sokong Ali Bashar ni adalah orang-orang baru yang tak tahu cerita daripada awal. Sebenarnya cerita Ali Bashar ni dah 2 tahun dah. Akulah yang mula-mula angkat kes dia pergi ke menteri-menteri dan pejabat-pejabat jabatan kerajaan, dan aku jugalah yang membenamkan kes dia. Tahu sebab apa? Sebab pada penilaian aku, dia menipu aku dalam menyampaikan cerita-cerita kes dia. Faham? Jadi sebab tu, kalau dilihat, Ali Bashar ni dia sangat trauma dengan jebat dahaka ni, kau tahu. Jangan sampai aku masuk je. Kalau aku masuk, cerita dia habis. Kan? Jadi tentang konti tu, konti bodoh tu tak payah cerita lah, dia konti baru. Jadi dia nak tarik nak tarik orang supaya mendengar radio dia. Dia main sauk je lah ni, tangkap muat je. Jadi dia tak menilai lah cerita tu fitnah ke, cerita tu diada-adakan ke, cerita tu sedang memburukkan seseorang. Dia tak ambil kira ni semua. Dengan konti-konti tu pun habis. Kan? Okey, kita cerita. Ali Bashar ni, dia ni dulu dah pergi jumpa KPN. Faham? Dia pergi jumpa KPN dah. Tan Sri Ahmed Bador arahkan dia buat tuntutan mengikut saluran yang betul. Jika kamu merasakan kamu di pihak yang benar. Tapi sampai hari ini, haram satu tuntutan pun dia tak buat. Yang dia buat apa? Jual buku, jaja cerita dia mengata-kata. Kenapa dia tak buat tuntutan? Dia nak menipu masyarakat semua supaya beli buku novel dia tu ke? Cerita buku dia tu boleh dianggap sebagai cerita novel je. Faham tak? Di mana logiknya nak buat naya terhadap seorang ASP polis perlukan sampai ke peringkat meja menteri? Tak perlu. Zaman dia bekerja tu, zaman polis pakai mesin type lagi, belum ada komputer lagi. Faham tak? Jadi kalau kata Tan Sri Rahim Noor tu terlibat nak buat naya dia arwah lama dah. Ni aku cerita lah, bukan dia jadi mulut untuk nak cerita. Dia fikir dia dapat konti tu, dia punya mulut dah besar lah. Aku tak payah pakai konti, tambahlah konti bodoh-bodoh tu, tak payah. YouTube aku lebih hebat daripada konti tu. Kalau aku buka suara dekat YouTube aku, satu Malaya ni boleh tengok. Okey. Okey, kita brief lebih kurang je. Sebab apa? Aku pun, kawan-kawan aku semua pun tak payah layan lah Ali tu. Dia nak menumpang populariti jebat je tu. Kan? Dia kata aku menempel kat dia. Muka jamban macam dia, aku tempel buat apa? Buat malu aku je. Kan? Rekod entah apa-apa punya rekod. Kan? Sampai kena PRC, sampai kena masuk jail apa semua. Ni rekod-rekod macam ni punya orang, mana boleh kawan dengan aku? Kan? Nak kawan boleh, perangai elok sikit. Betul tak? Okey. Kita tengok aku ulas lebih kurang je cerita supaya korang boleh nilai pakai otak.
Jangan tengok cerita, tengok orang tu berjanggut sikit je, oh kesian. Padahal korang tak tahu apa sebenarnya. Aku mesti tahu apa sebenarnya sebab dia yang datang cari aku kat Kelang. Dia call aku, Jebat, mainlah jumpa saya Ali Bashar. Oh, Ali Bashar, mana kau dapat nombor telefon aku? Dia kata ada kawan Jebat daripada Ipoh bagi tahu, suruh cari you. Jadi saya nak minta tolong you lah. Jadi aku pergi jumpa dia kat Bukit Jelutong. Masa mula-mula jumpa tu memanglah aku tengok muka dia ni, oh sial juga orang tua ni, dia kan. Jadi aku bawa lah dia punya cerita ni. Cerita dia lah kan. Bawa cerita dia. Pergilah, bawa dia naik pejabat PM, bawa dia pergi KDN, bawa dia pergi, habis pejabat-pejabat Menteri Putrajaya tu, kecuali SPRM dengan Suruhanjaya Integriti je. Itu je dia bawa pergi. Kan? Pada peringkat awal dulu, dia mengatakan Rahim Nor buat daya dia, mahkamah berat sebelah, menang dapat arang, kalau dapat dapat abu, dia duk kecam mahkamah. Mula-mula dulu. Jadi bila dia dah sedar, dia kecam-kecam mahkamah, sedangkan dia nak minta keadilan tu di pihak kerajaan. Jadi dia beralih cerita dia pergi kepada 4 saksi hantu. Saksi hantu yang dia duk cerita ni dah bertahun ni, satu orang pun dia tak saman. Kalau betul 4 orang tu saksi hantu, samanlah saksi hantu tu. Kenapa tak saman? Kenapa tak buat tuntutan? Jadi dia sekarang ni hidup dalam keadaan macam orang terlalu hina tau. Sebab apa? Sebab dia bawa cerita dia meraih simpati orang. Dia hidup dengan simpati orang dengan cerita dongeng dia tu. Kan? Kalau betul dia kena buat daya, Ketua Polis Negara sendiri dah cakap buat tuntutan. Kenapa dia tak berani buat tuntutan? Ni aku cerita bagi. Setakat dia nak buat serangan peribadi, serang peribadi Jebat, buat cerita yang tak ada diada-adakan, Tokek Pasir, apa lagi, Watania, Kopra lah, ni semua cerita ni aku pun boleh cerita. Mak dia sebelum mampus dulu mai tidur rumah aku, tu dia dapat adik bongsu, aku boleh buat cerita. Tapi sekadar cerita je lah, cerita bodoh tau. Macam dia buat lah, kan. Tapi berdasarkan kepada fakta cerita, Ali Bashar ni kantoi dah, kan. Berapa kali dia pergi balai, dia buat report tu. Sampai pegawai-pegawai polis semua panggil aku, dia cakap apa? Saya bukan apa bang, saya kesian tengok orang tua tu tercungak-cungak main kat balai. Jebat mengata kat saya. Nampak? Tak gentleman pun. Dia mana pernah berani cari aku, jumpa aku? Tak berani. Sebab apa? Dia tahu aku tahu apa cerita dia tu, kan. Punya banyak berlakunya konflik hentam Mali ni, 1 tahun 8 bulan yang lepas lah, hampir sekitar dekat 2 tahun yang lepas lah. Sekali pun dia tak berani call aku, sekali pun dia tak berani jumpa aku. Faham tak? Sebab dia kata apa? Masa aku bawa kes dia, bawa dia punya dokumen semua, pergi sampai ke Bukit Aman, pergi sampai last kali aku angkat banner kat Parlimen. Lepas aku angkat banner, aku kecam KPN. The next day tu tak silap aku buat satu video, aku bantai KPN, kes KPN pergi Turki. Lepas tu aku kena tangkap. Bila aku kena tangkap, Ali Bashar ni dia dah goyang. Sebab tu masa aku kena tangkap, bila aku nak keluar tu, dia tunggu sampai, kalau boleh depan pintu lokap tu dia nak tunggu, sambut aku. Sebab dia nak tahu, selama aku duduk dengan polis, apa polis cerita kat aku. Dia dah goyang. Tahu? Sebab selama hari ni aku duduk dengar cerita dia, aku tak dengar cerita polis lagi. Jadi dia fikir mesti polis ada cerita sesuatu dekat Jebat. Jadi bila aku keluar tu, dia dah goyang. Dan aku masa keluar tu, lepak minum dekat depan Balai Dawangi tu lagi, aku dah tanya dia satu soalan. Masa tu dia mula tengok aku, oi, dia kata, oi, Jebat ni ada banyak benda dia dah tahu yang sebelum ni dia tak tahu. Jadi dia pergi bagi tahu dekat pengurusi. Masa tu kami ni di bawah satu NGO lah. Dia bagi tahu kat satu pengurusi, dia kata berhati-hati dengan Jebat ni.
Sebab saya syak jebatnya dah kena beli orang Bukit Aman. Punyalah takut sampai dia buat cerita macam tu. Jadi aku kata, Ali ni daripada awal dia panggil aku tolong dia, apa benda dia tak cerita kat aku? Semua benda dia cerita. Kenapa lepas aku kena tahan di Bukit Aman tu, kenapa lepas tu dia tak nak cerita kat aku? Sebab dia takut. Sebab dia tengok aku dah duduk dalam keadaan dengar cerita dia, compare dengan sebelah pihak polis. Dengar cerita dia, compare. Nampak? Okey. Tahu tak? Dalam versi KPN, Ali Bashar ni telah disebut disyaki terlibat dengan 40 rompakan. Dan dia adalah dalang. Tahu? Dalam versi KPN sebut. Bukan kita fitnah dia. Dia sendiri yang ambil versi KPN tu, viralkan dekat Facebook. Kononnya dia nak tunjuklah kat orang. Itulah penganiayaan. Tapi dia tak tahu orang reti baca. Kalau dah 40 rompakan, hukuman dia apa sepatutnya? Kan? Merompak bersenjata ni, hukuman dia apa sebenarnya? Dia sepatutnya bersyukur kena penjara 2 tahun, bilik gelap kena 3 bulan. Bersyukur patutnya tu. Pasal apa tau? Pasal sepatutnya dia kena hukuman mati. Lagi dah tua-tua bising-bising. Sebab tu, masa mula-mula PC di Bangsa dulu, aku sendiri dengar dia cakap dengan wartawan dia nak minta review kes dia. The next beberapa hari lepas tu, dia kata, saya tak minta review. Tahu pasal apa dia takut review kes dia? Kalau review, agak-agak merompak ni, hukuman dia apa? Bukan mati. Kan review kan, mahkamah kata apa? Yelah, kita orang tersalah. Memberi hukuman terhadap kamu kerana kalau diikutkan kesalahan kamu, perbuatan kamu ni, kamu patut dihukum mati. Tak menyesal, bodoh je kena lah. Faham tak? So dia kata aku twist fakta. Aku twist fakta apa? Kan? Banyak cerita-cerita Ali Bashar ni tak masuk akal. Kita hidup dengan dunia yang logik ni, bukan dengan movie. Ali Bashar ni dia nak bawa masyarakat hidup dalam fantasi dan cerita-cerita dalam TV. Sebab dia pun kaki Hindustan. Kan? Semasa saya berada di balai polis, masa tu saya dah tak ada senjata, tak ada walkie-talkie, tak ada radio set. Saya sedang mengemas pejabat saya kerana saya telah ditukarkan ke Selangor. Jadi pada masa itu, saya dapat tahu ada berlaku rompakan di French Bank, Permas Jaya. Soalan aku, hang kata hang tak ada walkie-talkie, hang tak ada pistol, hang seorang kat pejabat, mana hang dapat tahu kata ada rompakan kat French Bank? Nampak? Bila aku tanya dia kata apa? Saya dengar kat walkie-talkie saya lah. Tadi dia kata dia tak ada walkie-talkie. Nampak dia kantut. Dan kemudian selepas itu, saya bersama rakan saya bergegas untuk menuju ke tempat kejadian. Dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian, saya dapat maklumat melalui walkie-talkie, keempat-empat perompak telah berjaya melepaskan diri. Sebelum tu dapat tahu, yang dia bergegas tu dia dapat tahu 4 perompak yang merompak French Bank tu telah berjaya dikepung oleh anggota polis Balai Pelentung. Jadi dia pun kelang kabut nak pergi. Dalam on the way, dalam perjalanan nak pergi tu, dapat pula maklumat dalam walkie-talkie mengatakan keempat-empat perompak tu telah berjaya melepaskan diri. Dia patah balik ke balai. Dia tak pergi kat bank tu. Nampak? Pertama, dia kata dia tak terlibat. Yang kedua, kenapa kau dengar perompak tu kena kepung, kau kelang kabut nak pergi bank tu? Dan kenapa bila kau dengar perompak tu dah berjaya melepaskan diri, kenapa kau patah balik? Kenapa tak pergi tengok tempat kejadian? Kat sini kau orang nampak, agak-agak kau fikir perompak tu dengan dia siapa? Tu satu. Yang kedua, Ali Bashar ni, dia tak pernah menembak mati semua yang dikatakan penjenayah tu. Dia tak pernah tembak pakai rifle. Rifle pendek SKMP5 pun dia tak pernah pakai.
Dia tembak 100 lebih orang mati tu semua pakai pistol. Nampak? Kira hebat ke? Bukan hebat. Tu cerita bodoh. Kan? Kita dengan penjenayah, katalah kau polis, dia berdepan dengan penjenayah. Pistol ni jarak bunuh dia 20 meter, 25 meter. Ini jarak bunuh dia. Dia bukan macam rifle, boleh tembak jauh. Faham? So, kalau kau boleh tembak orang dalam jarak dekat-dekat ni semua satu pun tak pakai rifle, semua pakai pistol Walter tu je. Agak-agak tembak siapa tu? Kan? Kalau kau boleh mendekati penjenayah dengan jarak yang 20 meter, 25 meter, engkau dengan penjenayah tu ada hubungan apa? Cuba fikir. Faham? Jadi dia ni, dia nak menjatuhkan image aku, nak menjatuhkan credibility aku. Dia buatlah cerita-cerita bodoh. Corporal lah, dia tahu mana aku ni corporal ke aku ni siapa, dia tahu mana? Tanya ke dia? Dia tahu mana? Oh, Jabatan Intelijen Polis telah mendedahkan siapa jebat. Pilah, panggil bawa keluar intelijen tu, aku nak tengok. Dokumen intelijen mana yang kau bocorkan tu? Dia tak ada bukti, cerita dia cerita kosong. Macam aku cakap tadi lah, kalau setakat nak cerita, aku boleh cerita. Anak bongsu dia tu mengandung pakai air aku boleh buat cerita. Tapi cerita je lah. Kan? Cerita bodoh, boleh lah. Jadi Ali Bashar ni, tu yang kedua. Kan? Menembak mati semua penjenayah pakai pistol. Tak ada sekali pun dia pakai rifle. Aku tanya, pernah pakai Uzi ke? Tak pernah. Pernah pakai SKMP5 ke? Tak pernah. Saya pakai pistol je. Dia ingat ni filem Hindustan ke? Kau dengar satu penjenayah, dapat maklumat. Penjenayah ni berada di sekian-sekian rumah, di sekian-sekian bilik, di sekian-sekian tempat. Penjenayah mempunyai bom tangan dan rifle M16. Kau duduk kat balai sebagai anggota polis. Kalau kau dapat maklumat macam ni, kurang-kurang kau pergi store, kau ambil senjata apa? Kau ambil revolver bodoh tu ke? Kurang-kurang kalau kau nak pergi ambush tempat tu, kau dapat maklumat SB macam ni, kurang-kurang kau nak pergi ambush tempat tu, kau bawa MP5 lah. Betul tak? Tak pun bawa M16. Ini tak. Dia dengar penjenayah bawa senjata api berdozen pun dia bawa pistol je pergi. Faham? Tu yang kedua cerita dia. Korang fikir pakai otak. Kita hidup, Allah hantar kita kat dunia ni bukan pakai perasaan, bukan dia bagi hati dan perasaan je, dia bagi otak. Sebab tu hidup kena pakai otak. Dunia yang Allah buat besar ni adalah dunia realiti tau. Bukan suruh kau hidup dalam mimpi. Dengar cerita je, oh sedih, kesian. Tapi korang tak tahu apa dia buat kat orang sebelum ni. Risau kau. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau betul dia bukan nak mempopularkan cerita dongeng dia, bukan sekadar nak jual buku, pergilah Saman. Kan? Dia duk cerita 4 orang saksi hantu, 4 orang saksi hantu. Kalau 4 orang tu saksi hantu, heritlah 4 orang tu, dakwa 4 orang tu, buat tuntutan saman dekat 4 orang tu. Macam aku saman polis. Aku memang dalam proses saman polis. Sebab apa? Sebab aku percaya, aku merasakan memang polis buat naik aku. Kau orang kata, oh jebat kabel, dia buat sembang. Oh jebat kabel Sultan lah, kabel Bukit Aman lah, kabel sana, kabel sini. Weh bodoh, aku pun masuk lokap. Mana ada kabel? Kan? Jadi kalau dia kata 4 orang saksi polis, 4 orang saksi hantu daripada polis, sama lah. Kenapa tak buat? KPN dah bagi lampu hijau suruh pergi buat. Kenapa dia tak buat? Mana dia buat? Dah dekat 2 tahun dah. Satu saman pun dia tak buat. Yang dia sibuk dekat jebat. Yang dia takut dekat aku. Macamlah aku KPN yang sign dia punya dokumen untuk masukkan dia dalam penjara dulu. Bukan aku. Aku adalah orang yang bawa kes dia. Orang pertama yang fight kes dia. Orang pertama yang tengok dokumen-dokumen dia. Aku.
Kan? Yang datang kemudian ni semua baru tak tahu cerita pun. Ali tu nak hantar dokumen ke pejabat Perdana Menteri, aku yang bawa dia naik atas. Kalau bukan aku yang bawa dia, dia tak boleh naik atas. Dia duduk kat guard bawah tu. Tahu? Dan masa aku bawa dia naik atas, masa tu ada kerabat Istana Kedah kat atas. Dia nak sembang apa Ali ni? Orang dah tak mau dengar dah cerita dia. Tapi pasal, yalah, aku ramai follower. Kan? Jadi ramai orang tanya aku, bang ceritalah sikit, kami ni tak tahu cerita ni. Yang tak tahu cerita ni aku cerita. Kan? Orang masuk penjara, nak kena bunuh orang bantuan dia dalam. Sebab apa? Dia masuk penjara, bantuan nak bunuh dia kat dalam. Sebab apa? Sebab orang marah kat dia sebab kat luar dia buat projek tikam belakang. Orang marah lah kat dia. Saiful Bahari tu, Saiful Bahari, dia pun masuk penjara ke? Tak ada pun orang nak bunuh dia. Dia pun bantai merata ke? Malahan salah satu orang yang dia jumpa dalam penjara India tu adalah orang yang dia tembak mati tumpaskan geng tu dekat utara. India tu cakap apa? Tak apalah tuan, kita sudah masuk sini, kita sama sajalah. Tak ada pun orang nak bunuh dia. Tapi pasal apa Ali masuk dalam, orang nak bunuh dia sampai dia terpaksa makan Maggi apa semua yang family hantar kat dia. Sebab dia kat luar jahat. Faham tak? Tu cerita Ali ni. Kan? Dia mana ada gentleman. Dia ni yang berapu-rapu. Itu hari dia buat cerita, kata ada orang datang bawa van nak culik anak bini dia lah. Dia ni pun dah gila lah. Dia kenal dengan aku ni sampai mental dia nak gila lah. Kan? Tanda-tanda dia tu dah mula beransur-ansur nak gila. Dia bercerita pasal aku sebab dia takut sangat kat aku. Takut sangat dia kat aku tu tahu. Sebab aku tahu cerita dia. Mana ada orang nak layan dah cerita dia tu. Kan? Kita ada maklumat yang lengkap tentang dia. Tahu tak, untuk nak EO kan seseorang, untuk nak kenakan seseorang tu ordinan darurat, kau ingat apa? Senang-senang je. Mesti ada laporan SP, mesti ada laporan daripada berbagai-bagai jabatan polis tau. Dan mesyuarat. Dan akhirnya dibawa ke mesyuarat KPN dan dibawa ke mesyuarat dan perbincangan dengan menteri. Kalau setakat nak buat naya ASP zaman mesin taib macam Ali Bashar tu, perlu ke susah payah sampai macam tu? Tak perlu. Tahu tak, dalam kisah ni ada kisah seorang tokek restoran ditembak mati. Yang tembak tu polis. Dah kena tangkap pun polis tu. Kan? Macam tu ya, pam. Mati tu ke restoran. Kan? Jadi kalau nak buat naya Ali ni, kalau setakat nak buat naya dia lah, boleh je buat macam tu. Kenapa perlu heret dokumen lah, apalah semua ni? Bubuh dia PRC, bubuh dia 2 tahun ni malenggam ni pun pasal apa? Tak membazir masa je tu. Dan zaman tu zaman Tan Sri Rahim, no. Bukan zaman polis yang ketua polis negara hak jenis lembut-lembut je Tan Sri Fauzi tu, bukan. Tan Sri Fauzi tu kira baik lah tu. Zaman Rahim, no. Tahu? Lori keluar simpang tak bagi signal pun kena tembak. Itu jam. Lagi nak cerita aku teh naya. Cerita Ali ni dah masuk longkang dah aku cerita kan. Tak ke mana dah. Percaya cakap aku, cerita Ali ni takkan ke mana punya. Sebab apa? Dia menceritakan orang tu buat naya dia, orang ni buat naya dia, orang tu kianat dia, orang tu punca, orang ni punca. Satu saman pun dia tak buat. Tahu? Sebab apa dia tak buat? Pertama, dia takut kes tu review. Yang kedua, dia tak boleh saman. Sebab dulu dia dah buat saman, lepas tu dia tarik saman dia. Kan? Saman kalau dah buat, tarik balik, mana boleh saman balik? Faham? Bila kita tanya kat dia, apa sebab kau tarik saman tu dulu? Oh, dia kata intimidasi hakim. Lebih kurang apa? Hakim berat sebelah. Hakim cakap
Menang dapat arang, kalah dapat abu. Dia cakap. Bermakna dia mengatakan institusi mahkamah tu tidak adil terhadap kes dia. So dia tariklah kes dia. Dan dia diam. Zaman tu dia kata zaman Mahathir. Jadi zaman tu kalau zaman pun tak boleh pergi, dia cakap. Okey. Dan dia datang balik bila kerajaan Barisan Nasional tumbang. Untuk buat tuntutan semula lah kononnya. Aku tanya dia, datang balik nak buat tuntutan ni zaman siapa pula? Kalau dulu zaman Mahathir ni zaman siapa? Kat situ dah gagap lah. Zaman Mahathir juga. Aku gelak. Dia ni nak buat cerita, dia ingat aku ni apa? Aku duduk dalam tentera tu, dia ingat aku duduk tukang masak kot. Jadi dia buat cerita. Okey. Merujuk kepada cerita Ali, kononnya aku ni kata aku kapten, tu cerita-cerita bodoh dia je. Sebenarnya yang letakkan aku kapten ni dia lah. Tahu pasal apa dia orang masa tu kita orang buat NGO. Jadi aku ni terlibat dengan penerbangan pesawat ringan. Tahu, aku ada lesen menerbangkan pesawat ringan. Jadi orang-orang macam dia ni bila tengok je orang duduk dekat pesawat ringan ni terlibat dengan penerbangan apa semua ni, orang panggil kapten. Kan? Biasa tu. Bartender duduk kat bar tu pun orang panggil kapten. Kan? Jadi kapten aku ni sebab aku terlibat dengan lesen-lesen penerbangan. Aku ni ada lesen penerbangan. Faham? Yang ni lah dia manipulate balik. Dia kata aku kononnya mengaku aku kapten dalam tentera. Padahal aku bukan kapten dalam tentera. Aku panglima kot. Masa tu kot lah. So untuk masyarakat mana yang baru-baru nak terlibat dengan cerita drama Ali ni, pergilah layan cerita dia. Kan? Untuk guru-guru aku ni, kami ni, dulu guru-guru aku ni semua pun tak sokong Ali ni. Sebab apa? Mula-mula semua tak sup ikut dia. Lama-lama orang boleh fikir, cerita Ali ni nak pergi sampai mana? Kan? Buku dia tu dah ada report polis. Pergi sampai ke Bukit Aman dah buku dia tu. Tapi polis kata apa? Bang, sudahlah bang, dia dah tua bang. Kalau kita orang bubur dia lagi pun dia masuk dalam. Kesian kat dia. Kan? Biarlah kat dia bang, tak payah layan dia. Kan? Polis-polis cakap macam tu kat aku. Kan? Orang kesian je. Tapi aku nak pesan kat Ali, kau janganlah jadi bodoh pula pergi buat track jalan nak pergi ke Simpang Renggam balik. Kan? Dah tua-tua ni bawa bertobat. Bawa bertobat. Untung kau tu tahu ada ruang masa bertobat. Mana faham kan? Buat apa kau buang masa di usia tua kau kecoh dengan benda-benda yang tak ada penghujung ni? Kan? Kalau betul kes dia tu kes Naya, dia dah bawa pergi daripada meja menteri sampai ke meja KPN dah. NGO ni tak tahu berapa NGO dah tolong dia. Satu jabatan pun tak respon dekat dia punya cerita. Faham? Jadi Ali Bashar ni, dia dikelilingi oleh penyokong-penyokong, orang-orang yang macam dia jugalah, yang masuk dalam kes-kes macam ni. Kan? Semua pun tak aku salah lah. Semua pun rasa terinaya lah. Kan? Mereka ni semua nak apa orang kata, nak fight. Kononnya kami betul, kononnya kami hero. Ali Bashar tu bagi aku dia bukan hero. Tahu tak? UTK pun tak ada keberanian macam tu pergi tembak penjenayah bawa bom tangan, bawa M16, bawa rifle berdozen ni semua, pergi bawa pistol water. UTK pun tak ada keberanian tu. UTK pun kalau pergi bawa MP5 orang-orang. Aku tahulah member UTK aku yang otak-otak lama ada. Kan? Jadi cerita Ali ni, setakat dia nak kecam aku, nak buat tomahan, nak ada-adakan cerita bodoh ni semua, bagi akulah itu semua tak ada kena-mengena dah. Cerita tu semua tak boleh jalan. Jadi korang fikir aku cerita benda ni. Fikir pasal dia. Kan? Setakat konti macam tu, Ismail Halil tu sepatutnya dia kena buat kaji juga cerita-cerita yang dia nak bawa kat konti dia. Jangan sebarangan.
Sebab aku punya kepala, kalau aku maki kang dengan tok nenek mak dia semua, nanti aku maki kang. Jangan sampai aku maki dia. Tapi aku fikir Isma ni pun, dia pun baru terkejut kot dengar cerita bodoh Ali ni. Dia layan lah kan. Jadi nasihat aku kat Ali, sudah-sudahlah tu Ali weh, kau tu dah tua kan. Ini masa kau nak bertobat, pergi masjid. Tak payah cerita pasal nak buat tuntutan. 2 tahun dibagi masa pun kau tak buat tuntutan pun. 1 line surat pun kau tak hantar untuk buat tuntutan. Kan? Yang kau duk sibuk kat Jebat. Pasal apa? Pasal yang dia takut sekarang ni aku lah. Sebab tu dia terpaksa petik nama aku. Dia yang tumpang populariti aku. Lepas tu dia kata aku menempel kat dia. Siapa datang cari siapa? Ali Bashar tu yang datang cari aku. Dia yang call aku. Aku tak kenal dia sebelum tu. Kan? Jadi dia ni nak tumpang nama orang lain semua tak boleh. Nama Jebat ni, siapa sekalipun menempel boleh naik nama. Long Tiger, kalau bukan kerana isu dengan Jebat, siapa pun tak kenal dia. Joseph Prakash, kalau bukan isu dengan Jebat, orang tak kenal dia. Kan? Sama lah Ali Bashar ni. Aku kan orang popular. Si bodoh-bodoh macam Ali ni, dia nak tumpang lah ni. Kan? Petik nama Jebat. Sudahlah, cerita merapu Ali Bashar ni tak boleh pakai. Tak ada siapa layan pun. Yang nak layan dia korang lah yang kat Facebook ni, yang bingai-bingai terkejut-terkejut dengar cerita dia ni kan. Korang dah dengar cerita polis belum? Belum. Dengar cerita dia je. Kalau dengar cerita sebelah pihak ni, dia boleh cerita apa saja. Pergi dengar cerita polis lah. Tak payah tanya banyak kat polis. Tanya, bang boleh cerita kat saya dah, proses untuk nak EO kan seseorang ni macam mana? Berapa saksi perlu ada? Oh, saksi tu saksi hantu. Kalau hantu saman lah. Betul? Masa dia buat saman dulu, dia saman ketua polis negara. Sekarang dia cerita saksi hantu tu punca dia kena naik. Dulu dia saman KPN. Betul? Jadi cerita Ali Bashar ni dah basi dah sebenarnya. Siapa nak layan-layan lah. Kecaman, tomahan dan fitnah sebenarnya salah satu perkara yang mengangkat darjat seseorang. Kau tahu? Sebab tu aku jadi popular. Sebab banyak kecaman, tomahan dan fitnah. Sebab tu aku jadi popular. Kan? Aku popular bukan sebab apa? Sebab ramai orang dia buat fitnah, kecaman dan tomahan kat aku. Aku popular lah. Kan? Tapi aku popular dengan cara aku. Aku di pihak yang betul. Sebab tu aku popular macam mana, orang kata apa aku makin popular. Ali Bashar ni, orang tomah dia, orang kecam dia, orang kutuk dia, orang maki dia, makin gelongkang dia. Tahu pasal apa? Kes dia tak masuk akal. Tak logik cerita dia. Faham? Kita ada orang yang sama-sama zaman dia, yang menceritakan tentang dia. Kita ada IO yang ambil kes dia. Kita ada kontak IO tu. Kita tak tahu kes dia macam mana. Sebab tu aku membantu Ali Bashar ni separuh jalan. Sebab sebelum tu memang aku nak tolong dia habis-habisan, tapi sekerat jalan. Ditambah pula semasa aku bagi dia 6 soalan, dia tak boleh jawab, dia gagap. Dia bagi alasan, dia kata apa? Oh, aku tak boleh jawab dengan Jebat sebab aku dah tak percaya kat Jebat sejak dia kena tahan Bukit Aman. Aku syak Bukit Aman beli dia. Dia sembang macam ni. Sebab tu aku bom dia. Cakap apa? Kau menggunakan kawan-kawan untuk nak menentang institusi kehakiman, institusi PDRM, nak menyalahkan polis, nak tunjuk jabatan polis punya kelemahan. Kononnya kau kena nanya, rupanya cerita kau cerita tipu. Cerita tak masuk akal. Yang boleh tembak orang jarak dekat-dekat ni, kita dengan kawan kita ataupun kita dengan kenalan kita, orang yang kita kenal. Yang mana penjenayah tu dia tak lari nampak kita. Sebab apa? Ini orang kita punya kawan. Tiba-tiba pergi, oh aku hero. Itu belum aku buka cerita pasal dia takut nak tukar ketumpat Kelantan semua, belum aku cerita lagi ni. So cerita Ali ni kita tutup bubur dalam longkang. Kita buat posting-posting ringan-ringan je. Kasih jentik telur dia bagi dia senang. Kan?
Aku suka tengok orang macam dia ni kan. Kena jentik melejat. Kena jentik melejat. Kan? Tu tanda dia hero. Kalau nak hero, akulah hero. Kena apa pun aku relax. Buat bekak aku je. Aku buat tak tahu je. Kan? Depa yang pergi pandai-pandai buat cerita pasal jebat. Lepas tu dia kata aku punya cerita. Aku tak pernah cerita pun kan. Dia kata aku kapten bagai. Tak pun. Depa yang bubuh aku punya nama. Pergi bubuh kapten apa semua. Depa yang bubuh bukan aku. Aku tak tahu menahu hal tu. Kapten pun kapten lah. Tapi pada masa tu aku fikir mungkin dia bubuh kapten. Sebab dia tengok aku dia bawa pesawat. Pesawat ringan ni kan. Tapi dia pusing cerita. Kononnya aku mengaku kapten dalam tentera. Perah. Kan? Tak ada bila yang cerita tu semua. Merepek je cerita tu. Ali Bashar bukan hero polis. Ya, segala sijil-sijil yang dia dapat, penganugerahan yang dia dapat, semua telah disqualified. KPN dah disqualified kan semua anugerah yang dia dapat. Dia nak sembang apa lagi? Korang tengok dia hari ni. Tengok dia dululah. Kan? Tu belum cerita lagi lantai rumah dekat Johor Bahru, dekat Johor yang dia duduk tu, kenapa lantai tu pecah semua, belum buka cerita lagi. Kan? Belum lagi nak cerita ni semua. Jadi aku sebenarnya nak cerita panjang cerita dia ni. Kan? Jadi siapa yang nak percaya Ali, pergi ke Ali, tak ada masalah. Siapa masuk Facebook aku buat komen kau aja, aku maki dia pada tok nenek kau sampai mak kau. So berhati-hati sebab apa? Kalau rajin lah cerita Ali Bashar ni bagi aku tak ada apa kan? Dia kata pun tak menambah berat kat rumah aku. Dia tak mengata pun tak mengurangkan berat kat rumah aku. Faham? Dah lama dah dia senyap. Sebab apa? Kes dia tak boleh pergi. So, ramai-ramai ni fikir-fikirkan setakat cerita bodoh Ali Bashar tu bukan level aku. Setakat konti bodoh Isma tu bukan level aku tu nak layan tu. Korang nak kata apa? Katalah. Satu Malaysia mengata dengan aku satu ketika dulu. Aku tak ada apa pun. Ada aku kisah. Ini baru betul hero. Kepala batu. Jiwa mau batu. Setakat orang kata tak jadi apa punya. Ali Bashar tu hero. Alah. Aku kata sikit, dia pergi report. Nanti Aero panggil aku. Bang, abang kata apa kat dia? Sentak. Kan? Hero tadi macam tu. Kan? Sembang boleh lah Ali tu. Tak boleh pakai tu. Lama kelamaan kau akan tahu. Keep repeating, tanya dia. Ni, Abang Ali duk bising-bising kisah Abang Ali ni. Abang Ali nak apa? Pergi tanya kat dia. Kan? Dia tanya. Yang penjilat-penjilat ni, pergi tanya dia. Dia nak buat apa dengan cerita kes dia ni sebenarnya? Nak jual buku? Nak tarik simpati ke masyarakat? Ataupun dalam diam nak memburukkan imej Jabatan Polis? Dia nak buat apa? KPN suruh dia buat tuntutan ni, dia tak buat. Kenapa dia tak buat? Sebab dia tahu dia tak boleh buat tuntutan. Dia boleh bodoh-bodohkan masyarakat bawah ni je. Naik atas tak boleh. Siapa nak tolong dia? Dia cerita dulu kat KDN dia ada kabel lah apalah semua. Mana? Kabel apa? Tak ada. Kalau kes Ali Bashar ni boleh diangkat, keluarga Botak Chin, keluarga Kalimutu semua nak angkat balik kes. Tahu? So, fikir-fikirkan, ya? Renung-renungkan, ada otak pakai, jangan banyak sangat tengok TV cerita Hindustan macam Ali tu, kan? Layan emosi macam lutung tercekik paku, berfikir macam orang mabuk pil Buddha. Kena bodoh je dengan cerita ni. Korang memang excited dengar, oh dia hero. Hero apa? Dia pelakon filem sepatutnya, bukannya masuk polis. So fikir-fikirkan. Sekian, wassalam. Kalau kata Fina, KPN lah Fina dia, bukan aku. Aku cerita ni apa yang terisi dalam dokumen-dokumen dia. Tahu apa yang diceritakan oleh KPN. So kalau aku Fina, maknanya KPN pun Fina. Sekian, wassalam.